Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam kelas pendidikan seni visual pada minggu ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk dalam bidang bahasa seni visual iaitu bentuk. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 43. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk ini, kita akan cuba fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan bentuk. Bentuk ini ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Benda yang ada berat dan juga isi padu. Bentuk ini kita dapat lihat lebih daripada satu permukaan. Boleh dilihat dari segi ketinggiannya, isi padunya dan juga kelebarannya. Kalau dalam alam sekitar, bentuk pada alam kita dapat lihat daripada pelbagai sudut pandangan, pandangan sisi, pandangan depan. Bentuk ni terdapat dua jenis iaitu bentuk dua dimensi yang kita hanya dapat lihat tak dapat sentuh, seperti karya catan atau lukisan. Dan satu lagi adalah bentuk tiga dimensi yang kita dapat lihat dan juga dapat sentuh. Seterusnya kita akan fahami dengan lebih jelas tentang jenis-jenis bentuk ini. Terdapat dua jenis bentuk iaitu bentuk konkret dan yang kedua adalah bentuk ilusi. Kita fahami dulu apakah bentuk konkret. Bentuk konkret ni ialah bersifat tiga dimensi. Ada permukaan, ada sisi, ada bucu. Bentuk tiga dimensi ini kita boleh sentuh, boleh lihat, boleh pegang. Senangnya ialah bentuk konkret ini wujud pada objek-objek fizikal. Contohnya kereta, bunga, kerusi, ukiran-ukiran kayu. Itu adalah bentuk tiga dimensi yang kita boleh pegang, sentuh sekeliling dia. Boleh faham tentang bentuk konkret. Satu lagi jenis bentuk ialah bentuk ilusi. Bentuk ilusi ni hanya dua dimensi. Kita dapat lihat, tapi kita tak boleh rasa dengan diri sentuh. Contohnya gambaran hasil lukisan, catan, cetakan, foto. Kalau kita lihat pada foto, kita tak boleh nak sentuh belakang gambar yang terdapat pada foto tersebut. Kita hanya dapat lihat tetapi kita tak dapat sentuh bentuk tersebut. Jenis-jenis bentuk ini kita dapat lihat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Antara bentuk-bentuk yang kita boleh lihat dalam alam semula jadi ialah apa saja objek yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya dalam gambar ini, rama-rama, bunga, pokok, buah tembikai. Ini adalah bentuk-bentuk tiga dimensi yang kita boleh sentuh dan kita boleh lihat. Dalam objek buatan manusia, antara contoh bentuk apa saja yang dihasilkan oleh manusia di sekeliling kita. Contoh dalam gambar ini ialah meja, kasut dan juga jam. Dalam karya seni visual juga, kita boleh lihat pelbagai bentuk. Antaranya seperti dalam gambar ini, karya seni visual yang dihasilkan adalah seperti pasu dan juga arca. Setelah kita mengetahui tentang bentuk dan juga jenis-jenis bentuk, mari kita lihat apakah fungsi bentuk ini. Yang pertama kita lihat fungsi bentuk konkret. Sebenarnya bentuk ini mempunyai pelbagai fungsi. Kalau dalam bentuk konkret seperti arca, pengarca gunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Jadi pengarca dia akan menggunakan pelbagai bahan ini digabungkan menjadikan satu arca. Jadi penghasilan bentuk konkret ni membolehkan peminat-peminat seni melihat arca itu daripada pelbagai sudut. Dan ini akan memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni apabila menghayati karya tiga dimensi tersebut. Jadi fungsi bentuk ni, antaranya yang pertama, fungsi bentuk konkret ini memberikan pengalaman estetik melalui penghayatan karya.
Okey, antara fungsi bentuk yang lain ialah kita boleh lihat dalam bentuk ilusi. Ya, bentuk ilusi ni antara fungsinya ialah memberikan kesan realistik pada karya. Ya, bentuk ilusi ni hanya dapat dinikmati melalui diri penglihatan. Kita tak dapat sentuh. Ya, contohnya penghasilan karya ilusi, bentuk ilusi dalam karya lukisan Apple ini. Ya, jadi karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Ya, kesan cahaya dan bayang ni akan menjadikan gambar itu lebih real, ya, nampak lebih realistik. Ya, jadi fungsinya adalah untuk memberikan kesan realistik pada karya tersebut. Mari kita lihat pula bagaimanakah teknik penghasilan bentuk. Ya, bentuk konkret dan juga bentuk ilusi ni boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik. Kita lihat dulu apakah teknik penghasilan bentuk konkret. Ya, bentuk konkret ni boleh dihasilkan antaranya menggunakan teknik luakan, ya, seperti mana yang kita boleh lihat dalam gambar, ya, ataupun kita gunakan teknik anyaman, ya, ataupun teknik lipatan ataupun teknik ukiran. Ya, ni di antara teknik-teknik untuk kita menghasilkan bentuk konkret yang boleh dilihat dan boleh disentuh. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah teknik penghasilan bentuk ilusi. Ya, bentuk ilusi ni ialah karya dua dimensi tapi mirip seperti objek sebenar. Ya, nampak realistik macam objek sebenar tetapi tidak boleh disentuh. Ya, jadi pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi. Ya, antaranya teknik gurisan. Ya, kita menggunakan kaedah mengguris, ya, ataupun gunakan teknik lukisan, teknik collage ataupun menggunakan teknik tone warna untuk menjadikan karya tersebut lebih realistik dan nampak seperti bentuk ilusi. Okey, selesai sudah tajuk bentuk untuk kali ini. InsyaAllah kita akan cuba untuk menghasilkan satu karya seni visual bentuk pada minggu hadapan. Jumpa lagi.